Salam sejahtera dan selamat datang ke Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB bagi tahun 1 semester 2 unit PAKK 1. Dr. Rusini binti Kamaluddin merupakan pensyarah pembimbing kami. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Chong Kei, Eunice Yushini dan Sarah Izzati binti Abdul Karim. Ini merupakan isi kandungan dalam pembintangan kami. Yang pertama, the big idea. Yang kedua, hasil pembelajaran khusus. Yang ketiga, pengetahuan pembelajaran khusus. Yang keempat, soalan tugasan. Yang kelima, essential questions. Yang keenam, kekuatan, cabaran dan penambahbaikan. Dan yang terakhir, kompetensi global 6C. Kumpulan kami akan membentangkan hubung kait antara kursus PAKK 3213, PAKK 3203, PAKK 3333, PAKK 3323, PAKK 3052, dan EDOP 3033. Khusus-khusus ini digabungkan di bawah satu big idea, yaitu guru kreatif dan inovatif menjulang keunggulan pendidikan. Hasil pembelajaran, yaitu CLO, bagi subjek PAKK 3213 menekankan kemahiran mendengar, bertutur, membaca atau menulis. PAKK 3203 menekankan perkembangan fizikal awal kanak-kanak. PAKK 3333 menekankan penghasilan rancangan perniagaan dan bahan inovasi yang kompetitif. PAKK 3323 menekankan penghasilan dan pengaplikasian bahan bantu mengajar yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. EDOP 3033 menekankan pembentangan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PAKK 3052 pula menekankan persembahan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan. Pengetahuan pembelajaran khusus. Pengetahuan. Pelajar dapat membina bahan bantu mengajar yang bersesuaian untuk meningkatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca atau menulis serta perkembangan fizikal awal kanak-kanak. Pelajar dapat membina rancangan perniagaan dan bahan inovasi yang kompetitif, mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan serta membina perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran masa kini. Kemahiran pula adalah menghasilkan, mereka bentuk, melaksanakan, mempersembahkan dan membentangkan. Hasil gabungan bagi 6 kursus yang diambil dalam melatih pelajar untuk menyempurnakan pelaksanaan KPPB. Hal ini kerana salah satu tujuan KPPB ialah para pelajar dan pesyarat dapat meningkatkan kualiti kefahaman dan kemahiran tentang sesuatu kursus dengan penerokaan yang lebih mendalam. Di sini kami telah lampirkan beberapa bukti lain. Ini merupakan gabungan tugasan pembelajaran bagi ke-6 kursus ini. Tugasan pembelajaran tersebut juga berkaitan dengan the big idea, yaitu guru kreatif dan inovatif menjulang keunggulan pendidikan. Contohnya, membina satu bahan PTP yang kreatif dan inovatif yang mempunyai elemen seni visual, muzik dan pergerakan, ciri-ciri daya saing dan kebolehpasaran yang memenuhi keperluan perkembangan bahasa dan fizikal kanak-kanak. Seterusnya menggunakan BBM yang dibina untuk merancang aktiviti PTP dengan mengaplikasikan pedagogi masa kini dan mempersembahkan BBM dalam pertandingan inovasi. Seterusnya ialah essential question. Soalan yang pertama ialah sejauh mana guru yang kreatif dan inovatif membantu kanak-kanak menguasai pembelajaran. Guru perlu mendorong murid untuk belajar bersungguh-sungguh, merapatkan jurang murid yang mempunyai kepelbagaian kecerdasan untuk mencapai matlamat akhir dalam pembelajaran,
Pengajaran guru mencakupi kehendak setiap murid. Setiap kanak-kanak berjaya mendapatkan hak pendidikan dan menggalakkan murid untuk menggunakan contemporary pedagogy. Di sini saya lampirkan contoh video bagi soalan 1. Review AI. Tupai. Seterusnya mereka perlu menunjuk gambar yang sama dengan perkataan. Mana satu tupai? Mana satu tupai? Mana satu tupai? Ya, pandai. Soalan yang kedua, bagaimana guru membina bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak? Contohnya sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak, menarik minat kanak-kanak, contohnya BBM yang berwarna-warni, bahan akses kendiri. Bahan ini merupakan bahan yang kanak-kanak boleh bermain sendiri tanpa bimbingan guru. Keberbagian kegunaan boleh diintegrasikan untuk subjek lain serta dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Ini merupakan BBM yang telah kami hasilkan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, Yunis, untuk membuat pembentangan yang seterusnya. Terima kasih Kei. Sekarang saya akan sambungkan pembentangan kami. Selepas guru membina bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif, munculnya soalan yang ketiga, iaitu bagaimana seseorang guru mengaplikasikan penggunaan bahan bantu mengajar secara kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti PDP yang berkesan dengan menggunakan pedagogi masa kini. Pada abad ke-21 ini, pembelajaran sepanjang hayat adalah sangat ditekankan supaya murid-murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman sedia ada dalam kehidupan sebenar. Jadi, guru perlu bijak dalam merancang aktiviti PDP yang berkesan dengan BBM serta pedagogi yang sesuai dengan perkembangan masa kini. Pertama sekali, guru perlu mengenal pasti tahap dan kemampuan kanak-kanak, kerana setiap kanak-kanak yang dilahirkan mempunyai perkembangan yang berbeza. Jadi, bagi merancang aktiviti PDP yang sesuai dengan tahap kanak-kanak, guru perlu mengetahui tahap dan perkembangan mereka supaya dapat melaksanakan satu aktiviti PDP yang seronok dan dapat menarik minat kanak-kanak. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pembelajaran serta mengaplikasikan elemen TMK dalam aktiviti PDP. Guru juga digalakkan untuk menggunakan bahan bantu mengajar. Dengan ini, ia dapat meningkatkan kefahaman kanak-kanak, merangsang kemahiran dan kemampuan kanak-kanak serta dapat menggalakkan mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif. Soalan yang telah kami kemukakan ini mempunyai kait rapat dengan soalan tugasan EDUP 3033. Tugasan ini memerlukan pelajar menggunakan bahan bantu mengajar yang dibina untuk merancang aktiviti PDP dengan mengaplikasikan pedagogi masa kini seperti Flipped Classroom, Blended Learning, Project-Based Learning dan sebagainya. Ini merupakan rancangan pengajaran yang telah kami sediakan dengan mengaplikasikan pedagogi masa kini iaitu Flipped Classroom dan bahan bantu mengajar yang telah dibina. Kami juga telah membentangkan rancangan aktiviti PDP kami dan ini merupakan slide pembentangan kami. Seterusnya, soalan tugasan PAKK 3052 juga mempunyai kait rapat dengan essential question kami, di mana ia memerlukan pelajar untuk menyediakan satu kit pembelajaran yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam proses PDP. Seterusnya, menyediakan satu persembahan PDP dengan kit pembelajaran yang telah dihasilkan. Kami telah menyediakan aktiviti collage untuk seni visual, aktiviti menyanyi,
untuk seni muzik dan aktiviti meniru mimik pergerakan haiwan untuk seni pergerakan. Dengan ini, ia telah menunjukkan bahawa pelajar telah mencapai hasil pembelajaran bagi subjek EDUP 3033 dan PKK 3052. Soalan yang akhir, bagaimana sesuatu produk kreatif dan inovatif dapat dipersembahkan untuk menarik minat pelanggan, terutamanya kanak-kanak? Produk tersebut perlulah sesuai dan selamat untuk digunakan. Contohnya, ia tidak mengancam dan mencederakan kanak-kanak. Seterusnya, produk tersebut perlulah mudah alih, tahan lama dan senang untuk digunakan. Yang ketiga, mesra pengguna dan berwarna-warni supaya dapat menarik minat kanak-kanak. Akhirnya, produk tersebut perlulah mempunyai elemen TMK, contohnya QR Code ataupun muzik yang dapat merangsangkan pembelajaran murid. Untuk mengenal pasti bahawa pelajar telah mencapai hasil pembelajaran PAKK 3323, soalan tugasan untuk kursus ni memerlukan pelajar untuk membina satu bahan PDP yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, menganjurkan satu pertandingan inovasi untuk membuat persembahan tentang bahan bantu mengajar yang telah dibina. Oleh itu, kami telah menjalankan pertandingan inovasi melalui aplikasi Facebook pada musim pandemik ini supaya pelajar dapat diberi peluang untuk mempersembahkan dan mempromosikan bahan bantu mengajar yang dibina. Ini merupakan poster dan kertas kerja untuk pertandingan inovasi. Seterusnya, apakah kekuatan bahan bantu mengajar? Pertama sekali, ia dapat meningkatkan dan mempercepatkan proses pemahaman dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu topik dan konsep. Yang kedua, ia dapat mencetuskan minat kanak-kanak dan guru dapat menghasilkan satu aktiviti PDP yang menarik dan berkesan. Akhirnya, ia dapat memberi pengalaman pancadera kepada kanak-kanak kerana ia akan melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam aktiviti PDP. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Sarah. Terima kasih Eunice atas pembentangan sebentar tadi. Dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang inovatif, pastinya terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap pelajar. Kami perlu membina BBM yang merangkumi elemen seperti perkembangan bahasa, fizikal, seni dan pergerakan, kebolehpasaran serta mengintegrasikan TMK lalu diguna pakai dalam penyediaan RPH seperti yang dinyatakan oleh Eunice dalam kerja khusus EDUP 3033. Jadi bagi mendepani cabaran tersebut, beberapa penambahbaikan perlu diambil seperti mempelbagaikan contoh bahan daripada laman web kerana ia dapat membantu pelajar untuk melatih minda supaya dapat berfikir dengan lebih meluas. Yang kedua, selepas sesi pembentangan dijalankan, kami tidak melepaskan peluang untuk mengambil input daripada penilai supaya dapat mengubah suai bahan bagi mencapai kriteria yang dikehendaki. Dan yang ketiga, bertemu atau merujuk individu yang pakar dalam keusahawanan, terutamanya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Misalnya, Kutren Nada Ahmad merupakan pengasas Children Islamic Center CIC yang menyasarkan 1,000 kit pembelajaran yang dipanggil Know It All Box mampu terjual hingga ke peringkat global. Seterusnya, kompetensi global 6C iaitu mengandungi 6 perkara. Yang C yang pertama ialah karakter, iaitu mahir mencari dan membentuk peluang di mana kami perlu banyak mendapatkan maklumat dan perkongsian daripada senior, pensyarah, ibu bapa serta rakan-rakan untuk bertanya adakah penghasilan produk kami ini sesuai ataupun tidak. Dan yang kedua, aktif mendapatkan maklum balas dari pensyarah selepas penghasilan dan penganjuran produk dijalankan. Dan yang ketiga,
Pengetahuan digital yang sedia ada dimanfaatkan menerusi pembinaan Facebook. Kami sekelas memastikan grup yang dibina open for public, jadi ramai yang dapat mengakses dan menilai hasil kerja kami. C yang seterusnya iaitu critical thinking, berjaya diimplementasikan apabila pelajar perlu melatih minda untuk memastikan produk mencapai matlamat tugasan. Seterusnya, penggunaan QR code yang disediakan bukan sahaja untuk memudahkan guru, ibu bapa dan murid untuk ditonton dalam bentuk ilustrasi, malah tindakan ini berupaya melatih kanak-kanak supaya mengakses laman web yang berunsurkan pendidikan. Dan yang seterusnya, refleksi kendiri bagi penambahbaikan menyebabkan munculnya persoalan seperti adakah produk ini mampu bertahan lama, apakah tindakan untuk mengekalkan ketahanan produk dan adakah mampu produk ini dikomersialkan. Seterusnya, C untuk collaboration sangat ditekankan kerana kemahiran interpersonal seperti menyelesaikan masalah dan saling bergantung antara satu sama lain dapat dilihat. Kini, berikutan dengan perubahan norma baru yang menuntut rakyat untuk stay at home. Jadi kemahiran sosial, emosi dan silang budaya berjaya dijelmakan apabila masing-masing menggunakan kepakaran yang ada supaya program dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, C untuk communication, di mana kami dapat lihat menerusi sikap para pelajar yang bersepakat untuk menggunakan medium Facebook yang direka khusus untuk semua audien. Pada masa yang sama, komunikasi multimodal dengan menggabungkan kata-kata, image, video daripada YouTube lalu membentuk satu kit pembelajaran yang sangat berinovasi. Dan yang ketiga, refleksi antara pelajar pensyarah, pelajar-pelajar dan pelajar IPG Tengku Ampuan Afsan bersama pelajar IPG kampus yang berlainan dapat memaksimalkan keberkesanan dalam komunikasi. C yang seterusnya ialah creativity, di mana soalan inquiry yang bersesuaian dengan BBM berjaya dihasilkan di samping mengambil kira faktor status sosio-ekonomi iaitu SES murid-murid. Hal ini bermaksud bahan yang dibina itu mampu milik di samping mengekalkan kualiti dan kreativiti. Pada masa yang sama, media sosial dan aplikasi interaktif menjadi punca utama yang dibina mampu memenuhi kebolehpasaran. Seterusnya, C untuk citizenship juga sangat ditekankan kerana terdapat berkaitan antara penerima dan penyampal ilmu mampu dipersembahkan menerusi pertandingan inovasi sehingga memberi impak kepada kualiti pendidikan setanding dengan negara-negara luar. Berdasarkan gambar yang dilampirkan di sini, walaupun terdapat perbezaan warna kulit, perhubungan antara guru dan murid mampu menyemai semangat kewarganegaraan dengan menggunakan bahan inovasi yang dibina. Seterusnya, bagi learning partnership ataupun rakan pembelajaran, kami telah menebubual para pendidik sewaktu menjalani PBS di Taska ataupun Permata. Berdasarkan dapatan yang diperoleh, bahan yang telah dibina mampu membantu kanak-kanak menguasai kemahiran awal literasi dan motor halus di samping elemen seni yang berjaya menarik minat mereka. Namun, ketahanan produk yang kurang lasak menjadikan guru perlu memastikan penggunaan dan cara penyimpanan sangat rapi. Perkara yang sama turut dikongsi bersama pensyarah yang terdiri daripada Encik Sufian, Puan Sri Astuti dan Puan Rofida. Pada masa yang sama, pengelolaan forum yang dilaksanakan sedikit sebanyak membantu kami menimba pengalaman untuk mengendalikan program dalam bentuk maya. Perbincangan turut dilakukan dalam bentuk Google Meet telah berjaya melatih rakan sekelas untuk yakin berinteraksi dan menyatakan pendapat tentang kekurangan, kelebihan dan penambahbaikan terhadap bahan inovasi masing-masing. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Jika ada tersilap kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum dan terima kasih.